Jadi yang terakhirlah mungkin Ustaz Salahuddin boleh rumuskanlah daripada apa yang disampaikan oleh Audi dan Aiman tadi. Silakan. Baik, saya tertariklah dengan kedua-dua poin yang dikatakan oleh Audi dan Aiman tadi berkenaan sistem pendidikan Islam sekiranya dilaksanakan dengan sempurna akan menerbitkan, akan mengeluarkan individu yang ada kemampuan untuk change the world, bukan destroy the world. Okay? Hari ini banyak yang merosakkan dunia daripada memperbaiki dunia. So kalaulah sistem tu dia sentiasa akan mengeluarkan insan-insan yang berupaya melakukan perubahan, alangkah itu satu keadaan yang kata orang rahmat lil alamin lah, seperti mana yang tadi Audi kata, memberi rahmat pada seluruh alam, bukan keluarga itu sahaja, bukan masyarakat itu sahaja, bukan negara itu sahaja, bahkan kepada seluruh dunia. Okay. So tu poin yang sangat-sangat menarik kat situ. Dan poin kedua adalah daripada Aiman juga mengatakan kesedaran masyarakat tentang hal itu, tentang sistem yang menghasilkan produk yang boleh change the world ini, kesedaran masyarakat akan complement, akan matching, okay, dan akan membantu sangat-sangat. Macam dulu-dululah, dulu saya pernah cerita, pernah kongsi kat Nila, kan orang anak-anak dekat kampung ni kalau pergi kampung seberang, orang kampung seberang akan marah, kenapa kau dekat sini? Kenapa kau tak pergi balik kampung kau? Okay, jadi anak tu akan rasa segan. Okay, anak-anak yang tak pergi sekolah, tak pergi belajar, yang berpelesiran akan rasa segan. Hari ni tak ada rasa segan lah, tak rasa malu lah. Kan? So hari ni orang tak rasa malu buat salah. Orang tidak rasa malu untuk tidak memuliakan ilmu. Semua orang bawa handphone merata-rata. Siapa bawa buku pelik. Siapa bawa buku dia nerd. Kan? Orang panggil nerd kan? Tak tahu bahasa apa. So macam Audi kata-kata dia, imagine kan, negara tu pergi mana-mana, okay, bukan papan iklan yang banyak, tetapi maklumat, surat khabar, information, dan benda tu satu ketika dulu tak pelik. Pergi mana-mana nampak banyak library. Okay? Hari ni nak cari library pun susah. Masuk library pun berabuk je, orang boring. Kan? PKP tak pernah buka library daripada dulu sampai sekarang. Bayangkan, satu tempat yang tak buka langsung rasanya library kot. Apa-apa pun, dulu suasana tu sangat-sangat kondusif. Okay? Yang tidak memungkinkan orang untuk menyepelekan atau tidak mempedulikan ilmu. Alright. So hari ini keadaan tu tidak berlaku. Okay, objective setting dah tak betul, masyarakat pula fokus kepada benda lain. Individu ni susah nak follow flow tu. Okay. Sekiranya lah, okay, insya-Allah satu hari nanti, sekiranya lah objective setting tu menjadi betul, masyarakat pun dah semakin mantap membantu menghasilkan produk-produk yang boleh change the world, dan ketakwaan individu itulah yang last sekali. Right? So barulah ketakwaan individu itulah yang akan menjadi titik tolak ataupun the turning point tu pada dia lah. Okay? Dia punya pivot point tu. Kalau dia tidak bertakwa, meskipun dah ada benda semua ni pun, dia tidak akan ikut pun apa yang objektif yang betul, okay, sistem pendidikan yang betul, hala tuju yang betul, dia tidak ikut pun. Dan ketakwaan ini sangat terkait rapat dengan akidahnya. Akidah akan membentuk ketakwaan seseorang. Akidah yang clear tentang dari mana dia datang, ke mana dia pergi, dan berkaitan antara dari mana dan ke mana tu akan menentukan tindakannya di tengah-tengah ni, iaitu kehidupan dia di dunia. Jadi kalau akidah dia jelas, okay, itu akan membentuk ketakwaan dalam individu tersebut. Dan apabila ada sikap takwa ini, okay, dia akan selari dengan keadaan masyarakat yang suka dan memuliakan ilmu. Dia juga akan bersetuju dan mengikut kepada apa objektif hala tuju pendidikan yang ditetapkan oleh negara. Barulah benda tu akan memberi rahmatan dari alamin yang seperti mana dia katakan tadi. Hari ini tak ada berlaku macam tu. Okay? Baik objektif, baik masyarakat tidak hidup secara Islam. Sebab tu kita sebagai umat Islam hari inilah, okay, tuan-tuan yang tuan-puan yang sedang menonton FB Live ni ataupun menyaksikan siaran ulangan selepas ini pun, fikirkanlah, tidakkah kita mahu hidup dalam keadaan Islam? Tidakkah kita mahu, okay, sistem pendidikan kita ni menghasilkan
insan yang sesempurna mungkin sebagai seorang Islam. Bukan separuh-separuh. Sesempurna mungkin. Mungkin kita tak sempurna, tapi takkan kita nak ketidaksempurnaan itu jatuh pada anak keturunan kita. Tidak ada garanti selepas ini, tuan-tuan, perempuan, tidak ada garanti selepas ini anak-anak keturunan kita boleh kekal Islam tu. Kalau dah semakin lama semakin hilang kehidupan Islam tu, hilang sedikit demi sedikit. Dan Allah SWT, Rasulullah SAW ada menyebut Islam tu akan hilang, terlerai satu persatu umpama tasbih yang terputus. Okay? Kesimpulan yang pertama terbuka adalah negara akan hilang dah tak ada dah negara Islam, khilafah dah tak ada. Dan simpulan yang terakhir adalah solat. Hari ini pun solat menjadi satu fenomena yang selalu diperdebatkan. Baik solat fardu, baik solat Jumaat, lagi-lagi lah baru-baru ni memang berlaku viral berkenaan solat Jumaat. Okay, ada yang masih lagi yang mahu tetapi dikecam. Yang ada yang tak kisah. Jadi kalau itu pun kita dah tak boleh nak pegang dengan betul, ke mana hilang kehidupan Islam gitu. Jadi kita nak kehidupan Islam. Saya nak. Saya yang percaya ramai orang nak. Right? Dan kehidupan Islam ni dia tidak ada cara lain untuk kita dapat melainkan dengan mengembalikan semula mahkota Islam itu, mengembalikan semula kegemilangan Islam itu dengan penebuhan negara Islam semula. Pembentukan khilafah Islam yang seperti mana dilakukan oleh para sahabat. Seperti mana yang hadis Rasulullah SAW lah yang agak famous kan lah, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian akan ada kembali tertegaknya khilafah di atas jalan kenabian. Adanya khilafah, adanya kehidupan Islam. Adanya kehidupan Islam, sudah tentu sistem pendidikan Islam itu pun akan ada. Sudah tentu masyarakat itu masyarakat Islam juga akan ada. Dan apabila itu berlaku, dan hanya apabila itu berlaku, barulah rahmatan lil alamin itu insya-Allah boleh tercapai. Selagi mana tidak, itu kita perlu berusaha. Okay, dan supaya dapat juga keadaan tersebut. Jadi saya mohon doa kepada Allah SWT supaya usaha penubuhan negara ini dikembalikan balik dengan secepat mungkin, dipermudahkan dan tidak dihalang-halang, tidak diganggu-ganggu, tidak menjadi kebencian oleh masyarakat atau negara atau mana-mana lagi. Moga-moga Allah SWT permudahkan, moga Allah SWT kembalikan dalam masa yang terdekat inilah, insya-Allah. Dan waktu itulah rahmat itu akan kita dapat rasai bersama-sama. Bukan saya seorang, bukan Bemat, bukan Aiman atau Audi saja. Semua orang akan dapat rasa rahmat tersebut, insya-Allah. Wallahu a'lam.